Assalamualaikum semua. Salam sejahtera kepada yang non-Muslim. Terima kasih kerana mengunjungi channel saya. Ya, ini merupakan video saya yang kedua. Kalau macam baby dia masih lagi baru, masih lagi merah. Begitulah juga dengan channel saya ni. Ya, channel saya ni masih lagi baru. Okey. View saya pun masih sikit lagi. Dan begitu juga dengan subscriber saya. Cuma ada 3 orang. Dan itu pun daripada keluarga yang terdekat. Jadi saya harap kepada mana-mana yang telah mengunjungi channel saya ni, diharap jangan segan silu untuk tekan butang subscribe. Okey. Dan untuk video kedua ni saya nak main game Dead by Daylight lagi. Saya nak main game mana-mana game lagi. Okey, saya cuba selitkan dalam channel saya ni. Di samping saya main game Dead by Daylight atau game-game yang lain, saya juga akan bercerita mengenai buku-buku. Saya bagi ulasan berkaitan dengan novel-novel yang saya sudah baca. Novel-novel tu saya akan ceritakan lah, tapi tidaklah secara detail. Mungkin ada juga novel-novel yang lama sekali, novel-novel pertama yang saya baca, yang apa yang saya ingat berkaitan dengan isi novel tu saya akan ceritakan. Jadi pada hari ini pula saya tertarik untuk berkongsi berkaitan dengan satu novel yang dikarang oleh Abdul Latif Talib. Ramai yang mesti kenalkan siapa Abdul Latif Talib tu. Dia pun memang penulis yang sudah agak berusia. Kelahiran Negeri Sembilan kalau saya tidak silap. Meskipun sebahagian novel penulisannya menghadapi kontroversi, itu biasa. Ya, itu biasa. Untuk kita berjaya ni, kontroversi itu sentiasa ada. Itu yang dipanggil sebagai ujian. Dan kalau betul lah kontroversi itu benda biasa, sebab manusia memang sentiasa tidak lepas daripada melakukan kesilapan. Okey. Itulah kenapa setiap penulis tu, hebat-hebat manapun penulis, dia mesti ada editor. Sebab dia tidak boleh edit. Okey, dia tidak boleh edit dengan betul apa yang dia tulis, sama ada dalam bentuk ejaan dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya tahu kamu sudah jemu menunggu saya bercakap bercelutin kan. Inilah novel yang bakal saya akan kongsi. Novel yang saya akan unboxingkan untuk anda semua, yang baru saya beli pada awal tahun 2022. Novel ini namanya Abu Nawas, karangan Abdul Latif Talib. Okey. Kenapa saya tertarik dengan novel ni? Kenapa saya mau beli? Sebab saya memang dari dulu memang mau tahu siapa si Abu Nawas ni. Saya mau tahu siapa Abu Nawas. Yang saya tahu Abu Nawas ni seorang yang lawak. Yang memang lawak. Yang saya tahulah dia lawak. Tapi di sebalik lawaknya tu ada message, walaupun nampak macam bungu. Orang bilang bodoh lah ni apa semua kan. Tapi ada message di sebalik apa yang dia buat. Jadi memang betul lah, novel Abu Nawas ni, penceritaannya dalam novel ni dia lebih kepada, dia tidak maksud saya plotnya tidak terus lurus. Dia ada kisah-kisahnya. Dia ada potong-potong. Tapi ada kaitan lah di setiap cerita tu, di mana kisah Abu Nawas ni berlaku pada zaman Bani Abbasiyah yang diperintah oleh Khalifah Harun al-Rashid. Dialah yang pemerintah masa tu. Jadi pembukaan babnya, okey, saya cuma cerita pembukaan babnya lah. Pembukaan bab novel Abu Nawas ni, mula-mula tu sebenarnya Abu Nawas ni, kalau saya tak silap lah, sebab saya lupa ingat bah, banyak novel baca kan. Sebenarnya bapa Abu Nawas ni seorang hakim. Bapaknya ni seorang hakim. Jadi dah lama bapaknya gering, tapi bapaknya ada nasihat sama dia. Jadi hakim ni bukan senang. Jadi hakim bukan senang. Cuma sama ada satu peristiwa lah yang saya sudah lupa.
Nah, nanti kalau kita mau tahu peristiwa tu, kita belilah novel ni. Ada satu peristiwa yang pelik sampai Abu Nawas bertanya-tanya, kenapa bapaknya sebelum meninggal buat benda tu? Rupanya ada sebab. Bapaknya bagi message buat benda tu supaya untuk memberitahu sama Abu Nawas bahawa menjadi seorang hakim ni bukan mudah. Satu kaki kita sudah masuk neraka. Bukan mudah untuk kita membuat keputusan, untuk mengadili, bukan mudah. Silap hari bulan kita dah dapat adili. Itulah di dunia ini yang paling adil sekali, tak lain tak bukan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum hakamnya lah yang paling adil sekali. Hukum hakamnya paling adil sekali. Okey. Jadi dalam bab pertama tu diceritakan setelah kemangkatan beliau si Abu Nawas ni, si Abu Nawas mencari idea. Sebab sekarang bapaknya sudah meninggal. Jadi khalifah ni dia mau cari lagi pengganti hakim tu. Dia mau cari pengganti hakim. Untuk kerajaan Bani Abbasiyah itulah. Jadi macam yang kita tahu, seorang hakim ni dia mestilah seorang yang bijak, seorang yang tidak termakan dengan tipu daya si pesalah, bijak mengambil keputusan. Jadi oleh sebab Abu Nawas rasa jadi hakim ni satu jawatan yang lampau berat untuk disandang, Abu Nawas pun membuat satu hela. Dia buat satu hela, dia pura-pura jadi gila. Orang fikir kenapa si Abu Nawas ni? Orang fikir si Abu Nawas ni gila sebab kemangkatan bapaknya, terlampau sedih betul. Tapi sebenarnya bukan. Itu adalah salah satu strategi Abu Nawas untuk lari daripada jawatan hakim. Betapa licik dan pintarnya. Tapi jadi oleh sebab si Abu Nawas ni sudah ada satu peristiwa yang menyebabkan Abu Nawas ni kelihatan bijak, kelihatan pintar. Abu Nawas ni dia sebenarnya penyair. Dia seorang yang penyair, dan ada satu scene di dalam novel Abu Nawas ini. Abu Nawas dia kalau mengkritik dia tidak hipokrit. Abu Nawas tidak hipokrit. Dia biarpun, sedangkan yang dia kritik tu anak raja. Anak raja ni dia cuba buat satu puisi, satu saja. Dia dengan begitu yang putera tu anggap dia punya ayat tu memang terlampau puitis. Tapi bila baca oleh Abu Nawas ketawa terbahak-bahak tanpa menyembunyikan perasaannya. Abu Nawas berkali-kali mengatakan bahawa anaknya tiada bakat untuk buat sajak. Tengok betapa dia tidak hipokrit, dan tegurannya itu sebenarnya membina. Dan tegurannya kepada anak Khalifah Harun Ar-Rasyid tu bukan teguran pertama, bukan satu kali, dia tegur dua kali. Sampaikan anaknya tu mau si Abu Nawas dipenjarakan gara-gara cakap anaknya tidak bakat. Yang kali kedua tu pula yang lucunya, Abu Nawas cakap yang dia masuklah penjara sekarang. Khalifah Harun Ar-Rasyid tanya, kenapa dia mau masuk penjara? Kenapa? Sebab anakmu punya puisi ni memang betul-betul lawak. Marilah aku masuk penjara, dia bilang. Lebih kurang begitulah dia cakap. Jadi Abu Nawas ni dia memang cerdik. Tak boleh kita kasih bodoh-bodoh dia. Padahal banyak sudah selain daripada Khalifah Harun Ar-Rasyid lah, banyak sudah yang cuba memperdayakan dia, sama ada pencuri, dan ada juga watak pengamal yoga dalam novel ni. Okey, saya tak boleh cerita semualah. Yang saya ingat-ingat saya cerita. Tapi bagi saya, kalau anda beli novel ni, anda tak rugi. Anda tak rugi. Memang tidak rugi. Sebab dia mengajar kita lah tentang keadilan di situ.
Biarpun sebenarnya Abu Nawas ni selain dia penyanjak, dia juga seorang ulama. Dia banyak anak murid. Dia selitkan dia punya sajak dengan lawak. Begitu juga dengan apa-apa keputusannya dengan lawak. Tapi lawak yang boleh buat kita berfikir. Yang pada mulanya kita rasa pelik, apa sebenarnya dia buat begini? Kenapa dia buat begini? Jadi memang ada satu kurnia lah yang Abu Nawas ni, yang tiada sama orang lain pada masa tu. Sampai bab penyakit pun. Pernah dalam cerita, dalam novel ni, Abu Nawas punya cerita ni, anak Khalifah Harun Ar-Rasyid sakit. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid sudah cari tabib yang paling hebat. Tabib-tabib yang memang orang berkata yang memang paling campin lah bah. Siapa doktor paling hebat? Mesti yang dari kalangan profesor kan? Guru kepada doktor-doktor kalau di hospital moden kita sekarang. Yang ini Abu Nawas. Yang ini Khalifah Harun Ar-Rasyid sudah cari siapa yang terbaik, siapa yang tabib terbaik. Tidak dapat juga rawat, putranya sakit. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid dia ambil keputusan adakan pertandingan. Okey, adakan pertandingan, siapa yang dapat rawat anaknya dengan apa cara sekalipun akan mendapat ganjaran. Okey. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Abu Nawas ni setiap ada saja yang benda yang Khalifah Harun Ar-Rasyid perkenalkan, yang pertandingkan, okey, mesti Abu Nawas sertai dan Abu Nawas pasti mendapat ganjaran. Jadi kali ini pula Abu Nawas cuba lagi. Dia cuba lagi nasib, tapi Khalifah Harun Ar-Rasyid masih rasa ragu-ragu. Dia rasa ragu-ragu. Kenapa dia ragu-ragu? Sebab si Abu Nawas ni bukannya doktor. Dia bukan doktor. Dia bukan bagian doktor. Dia cuma pakar dalam bidang sastra, sajak, ilmu agama. Tapi dalam bidang kedoktoran lemah. Jadi hasil Abu Nawas ni bila dia dibagi cabaran oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia akan ambil masa untuk berfikir. Sekurang-kurangnya sehari. Jadi hasil daripada penyelidikan, pemerhatian Khalifah Abu Nawas tu, hasil daripada penyelidikannya mendapati anak Khalifah Harun Ar-Rasyid bukan sakit fizikal tapi sakit jiwa. Sakit jatuh cinta dengan seseorang di satu kampung yang saya sudah lupa kampung apa kampung tu. Dia sudah jatuh cinta sama orang tu. Jadi dia mau minta dikawinkan. Alhamdulillah. Hasil perbincangan Abu Nawas dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, anaknya sembuh. Anaknya terus boleh bangun, boleh ceria. Itulah yang dikatakan sakit cinta. Tapi lepas tu, bukan itu saja. Bukan itu saja ujian penyakit yang ditimpa sama keluarga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid pun sendiri ditimpa penyakit yang sama. Khalifah Harun Ar-Rasyid dia sakit, dia rasa lemah, dia rasa tak boleh berjalan. Jadi kalau kamu mau tahu apa elah si Abu Nawas untuk mengubat Khalifah Harun Ar-Rasyid, belilah ni. Dia ada di Shopee. Dia ada di Shopee. Buku ni memang betul-betul bagus. Tak rugi kamu beli. Tak rugi. Abu Nawas ni memang terbaik. Memang terbaik. Dia tiada iklan-iklan sebab dia tiada plot yang mendatar. Dia semua ada cabaran. Semua kita baca novel Abu Nawas ni buat kita punya otak berpusing. Berpusing-pusing. Mungkin kalau untuk yang tak minat baca pun, tak minat baca novel pun, akan jadi jatuh cinta dengan novel Abu Nawas ni. Nanti lepas mungkin video selepas ini saya akan ceritalah macam mana untuk menarik minat membaca. Sebenarnya membaca ni bagus. Membaca ni sebenarnya bagus. Seperti mana yang pernah diceritakan dalam surah Al-Alaq kan? Iqra bismi rabbikal Alaq. Kalau saya silap lah.
Iqra bismi rabbikal khalaq. Ya, okey, kami lebih kurang macam tu. Khalaqal insana min 'alaq. Okey. Lebih kurang macam itulah. Seperti mana yang dalam surah Al-Alaq tu kan. Jadi saya akan ceritakan. Saya akan kupas macam mana cara-cara untuk menarik minat membaca dalam diri. Bermula daripada pembacaan yang pendek kepada pembacaan yang panjang. Tapi saya percaya semua manusia zaman sekarang ni memang minat membaca. Sebab ada Facebook. Ada Facebook, minat membaca lah. Dan apa-apa pun terima kasih ya. Apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu lagi kita di video seterusnya. Mungkin saya akan cari novel-novel lain lagi untuk diulas.